الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Marilah sama-sama kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terpelihara daripada azab api neraka. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Ramadan dan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, Ramadan dan Al-Quran berpisah tiada. Apabila disebut Ramadan, kita pasti tidak lupa tentang penurunan Al-Quran, yakni nuzul Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan di malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya menjelaskan tentang ayat ini yang maksudnya Allah telah menurunkan Al-Quran ini sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian diturunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlaku dalam masa 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Al-Karim, dan kerana inilah bulan Ramadan digelar sebagai bulan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan akan terus kekal sehingga hari kiamat. Keberkatannya terus mengalir dan tidak akan pernah terputus. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang akan membimbing manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan ikutan, maka dia pasti akan menjadi hamba Allah yang diredai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menghiraukan Al-Quran, maka cepat atau lambat mereka pasti akan mendapat kemurkaan Allah dan terjerumus ke dalam kebinasaan. Keberkatan Al-Quran jelas terzahir dengan adanya dalil-dalil yang menceritakan tentang keutamaan dan keistimewaannya. Ia merupakan kitab pedoman hidup bagi seorang Muslim. Ia merupakan penawar bagi segala penyakit zahir dan batin, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lain yang tidak terhitung. Firman Allah
dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berinteraksi dengan Al-Quran sama ada membaca, mendengar, bertadarus dan berusaha memahami Al-Quran adalah ibadat yang sangat digalakkan dalam Islam, dan ia juga merupakan salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jalla, dan sudah tentu terdapat pelbagai kelebihan dan dijanjikan ganjaran pahala kepada para hambanya yang mendekati Al-Quran. Antara kelebihan-kelebihannya ialah yang pertama, mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan pula kepada orang lain diiktiraf oleh baginda Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kedua, barang siapa membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya, maka dia akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat kelak. Bahkan kedua ibu bapa kepada anak yang membaca dan mengamalkan Al-Quran ini juga turut mendapat kebaikannya pada hari kiamat. Seperti mana sabda Nabi SAW, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan min nurin dawuhu mithlu dawi syams wa yuksa walidayhi hullatani la yaqumu bihima dunya fayaqulani bima kusina fayuqal bi'akhzi waladikuma al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan dipakaikan kedua ibu bapanya pakaian yang tidak boleh dinilai dengan dunia. Maka ibu bapanya bertanya, dengan sebab apa kami diberi pakaian ini? Maka dikatakan kepada mereka, disebabkan anakmu telah mengambil Al-Quran, yakni mempelajari, membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Hakim. Yang ketiga, tuan, hendaklah kita banyak membaca Al-Quran dan menghayati ayat-ayatnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Barang siapa berpuasa dan membaca Al-Quran, maka dia akan mendapat syafaat puasa dan Al-Quran di hari kiamat kelak. Sabda Nabi SAW, as-siyam wal Quran yashfa'an al-ma'id yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat buat hamba pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar fasyafi'ni fi. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulu al-Quran, mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafi'ni fi. Qala fayusyaffa'an. Al-Quran pula berkata, aku telah menahannya daripada tidur pada malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Kemudian kedua-duanya memberi syafaat, yang ini kepada orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW telah memberikan tumpuan yang khusus kepada Al-Quran pada bulan Ramadan dengan bertadarus pada setiap malam bersama malaikat Jibril alaihissalam. Hal ini seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa kana Jibril yalqahu
fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhul Quran. Dan Jibril alaihissalam mendatanginya Rasulullah SAW pada setiap malam di bulan Ramadan, lalu saling bertadarus Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan galakan untuk mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Ia juga sebagai dalil anjuran supaya memperbanyakkan Al-Quran pada malam-malam di bulan Ramadan, kerana pada malam hari tidak ada lagi kesibukan, fikiran lebih tertumpu, sementara hati dan lisan bersatu untuk mentadaburnya. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Muzammil ayat 6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, yang artinya sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih kuat kesannya untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ma'asyiral muslimin, sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin memberi beberapa garis panduan umum untuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan membaca Al-Quran. Di antaranya ialah yang pertama, mencari masa untuk duduk bersama ahli keluarga atau sahabat handai untuk bertadarus serta saling memperbetulkan bacaan. Firman Allah dalam suratul Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, tidak malu dan tidak mudah putus asa untuk mula membaca Al-Quran sekalipun merangkak-rangkak cara bacaannya. Sabda Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil tarara, walladhi yuqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa alayhi syabun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir bacaannya akan mendapat tempat di dalam syurga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir membacanya, tergagap-gagap dan agak berat lidahnya kerana belum lancar, dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut yang maksudnya bahawa 2 ganjaran pahala yang diperolehi itu adalah kerana yang pertama disebabkan pembacaannya, dan yang keduanya disebabkan kesusahannya ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, istiqamah atau meneruskan kebiasaan membaca Al-Quran sekalipun setelah berakhirnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala amat menyukai para hambanya yang istiqamah atau berterusan melakukan sesuatu amal ibadah. Sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cinta akan amalan yang dilakukan dengan jumlah yang sedikit tetapi dilaksanakan secara istiqamah, yakni berterusan, berbanding amalan yang banyak tetapi bermusim dan tidak istiqamah. Ma'asyiral muslimin, mengakhiri khutbah pada hari ini, maka kami ingin membuat kesimpulan bahawa Ramadan dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Maka janganlah kita memisahkan diri kita dengan Al-Quran, kerana kemuliaan bulan Ramadan yang kita semua sedang berada di dalamnya sekarang ini berkait rapat dengan penurunan Al-Quran. Betapa ruginya jika kita memberi berbagai alasan untuk tidak berusaha membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya. Oleh itu, saudara muslimin, marilah kita menjinakkan diri kita untuk sentiasa mendekati Al-Quran dengan cara membacanya serta menghayati isi kandungannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keberkatan serta ganjaran pahala yang berganda di bulan Ramadan yang istimewa ini.
Firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zudina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا Kebetulan yang maha mulia Seri Baruka Baginda yang dipertuan Agung ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Ma'mun Sultan Haji Ahmad Syam Al-Musta'in Billah Wa kadhalika maulana Tuan Pintu Utama Tuan Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang dipertuan negeri Pulau Pinang. Allahumma dfa'anna al-bala wal-waba والداء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.